Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar. Okey, seperti yang dijadualkan pada hari ini tarikh 18/5/2021, hari Selasa, pukul 9 hingga 10 pagi. Okay, kamu semua akan bersama dengan cikgu untuk subjek matematik tingkatan 4. Okey, baik. Jadi kita akan sambung sesi pengajian kita untuk selepas cuti raya ni. Kita sambung bab yang masih belum selesai. Okey, buka buku teks buku teks. Buku teks muka surat 106. Okey, muka surat 106. Okey. Besarkan sikit skrin. Dari digital ni. Okey. Bab yang keempat, operasi set. Okey, sebelum ni kita dah masuk topik 4.1 persilangan set. Hari ini kita masuk 4.2 kesatuan set. Okey. Apa yang beza dengan simbol persilangan dan simbol N kan? N. Kita tengok sikit simbol N. Okey, yang sebelum ni lah. Okey, persilangan set tu simbol dia. Okey, simbol N itu persilangan. Okey, untuk yang hari ini kita namakan dia kesatuan set. Kesatuan ni simbol dia simbol macam U. Simbol U. Okey. Itu beza dia. Okey. Kita tengok konsep kesatuan set ni macam mana. Okey, katakan kesatuan set P dan set Q ditulis dengan menggunakan simbol U. P kesatuan Q mewakili semua unsur dalam set P atau set Q atau kedua-dua set P dan set Q. Okey, baik. Tengok aktiviti, contoh aktiviti yang melibatkan kesatuan set ni. Okey, baik. Katakan ada sekumpulan murid membuat pilihan antara 3 aktiviti masa lapang yang digemari, iaitu membaca, melayari internet dan bersukan. Okey, tengok kat sini dalam kotak biru ni. Okey, Amirah suka membaca, Kiran suka melayari internet, Adlin suka melayari internet, Karin suka bersukan dan melayari internet, Mii suka membaca, Sophie suka melayari internet, Habibah suka membaca, Ranjit suka bersukan, Kamal suka membaca dan bersukan, Farhan suka bersukan. Okey, daripada maklumat aktiviti masa lapang pelajar ni ada 3 kumpulan, iaitu kita senaraikan nama murid yang suka membaca, murid yang suka melayari internet dan murid yang suka bersukan. Jadi kumpulan ni, kumpulan aktiviti masa lapang ni kita labelkan sebagai A, B dan C. Okey. A murid yang suka membaca, B murid yang suka melayari internet dan C ni murid yang suka bersukan. Okey, kita senaraikan. Okey, senaraikan semua tu hobi tadi tu. Okey, A kesatuan B, maksudnya A itu apa, B itu apa? Maksudnya A kesatuan B maksudnya senaraikan murid yang suka membaca dan melayari internet. Siapa dia kita senaraikan? B kesatuan C, maksudnya murid yang suka melayari internet dan bersukan. Siapa kita senaraikan? Okey, dan murid yang suka ketiga-tiga, suka membaca, suka melayari internet, suka bersukan, ketiga-tiganya kita senaraikan. Siapa? Okey. Jadi berdasarkan aktiviti di atas tadi, kesimpulannya, okey, A kesatuan B kesatuan C terdiri daripada semua murid dalam set A, set B atau set C, iaitu Amirah, Mei, Habibah, Kamal, Karim, Kiran, Adlin, Sophie, Ranjit dan Farhan.
Okey, kesimpulan dia lah. Maksud kesatuan semua tu, semualah, semua pelajar tadi terlibat. Okey. Itu konsep tu kesatuan sel. Jadi boleh nampak lah. Okey, kamu semua boleh nampak. Okey, baik. Cuba tengok gambar dekat muka surat 107 ni. Okey, yang dilorikkan ni, set yang dilorikkan. P kesatuan Q. Maksudnya gabungan set P dengan set Q. Ini pun P kesatuan Q juga. Okey, tapi walaupun Q tu berada dalam P, tapi gabungan kesatuan kedua-dua set. Q kesatuan R, okey, lorikkan kawasan Q dan R saja. Dan ini P kesatuan Q kesatuan R, kita lorikkan ketiga-tiga set PQR. Okay, jadi konsep dia sama dengan aktiviti di atas tadi. Okey, ya, pelan-pelan. Baik. Kita tengok contoh lagi bagi faham dan lebih mahir. Okey, baik. Contoh 8. Diberi set P ialah faktor bagi 24. Set Q pula gandaan 3 yang kurang daripada 20. Dan set R gandaan 4 yang kurang daripada 20. A senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. P kesatuan Q, P kesatuan R, Q kesatuan R, P kesatuan Q kesatuan R. P, lukiskan gambar rajah band yang mewakili set P, Q dan R dan lorikkan kawasan yang mewakili kesatuan set berikut. P kesatuan Q, P kesatuan Q, R. Okey, tengok dia punya penyelesaian. Okey, dia senaraikan set P tu 40 bagi 24 tadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Q tadi gandaan 3 yang kurang daripada 20 iaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi soalan yang A1 Roman tu P kesatuan Q. Tengok yang mana yang orang kata, maksudnya gabungan P dan Q kita ambil semua. Okay, ambil semua yang P, ambil semua yang Q. Jadi susun ikut susunan menaik dia tu. P kesatuan Q 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24. Okay. A2 Roman ni P kesatuan R. Jadi kita senaraikan juga P apa unsur dalam set P. R gandaan 4 yang kurang daripada 20. 48, 16, 48, 12, 16. Jadi P kesatuan R kita susun balik 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Okey. Untuk soalan A3 Roman ni Q kesatuan R, kita senaraikan set Q tu gandaan 3 yang kurang daripada 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18. R iaitu gandaan 4 kurang daripada 20 tadi 4, 8, 12, 16. Jadi Q kesatuan R kita susun balik Q dan R ni kita gabungkan. Jadi 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18. Okey. Manakala yang keempat ni P kesatuan Q kesatuan R. P kita dah senaraikan, Q senaraikan, R senaraikan. Maksudnya P kesatuan Q kesatuan R ni kita senaraikan semua dan kita susun ikut susunan menaik. Jadi dapatlah jawapan dia. Jadi konsep dia sama dengan aktiviti permulaan yang kita tunjuk tadi. Okey. Okey, soalan P itu dia kata lukiskan dan lorikkan P nisbah Q. Okey, berdasarkan yang kita buat tadi ni. Buat set gabungan set 3 PQR ni dah kita lorikkan. Okey, P nisbah Q ambil tadi. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24 ni. Okey, kita masukkan dalam P dengan Q tadi. Mengikut unsur dia lah. P itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 dia. Okey, kat sini. Q 3, 6, 9, 12, 15, 18 kat sini.
Macam itulah. P kesatuan Q kesatuan I maksudnya gabung semua. Jadi kita lorek semua. Itu je konsep dia. Okey, jelas ha? Okey, baik. Ini antara praktis-praktis latihan yang ada dalam teks, boleh cuba. Okey, boleh cuba buat bagi lebih mahir. Konsep dia sama je. Okey. Dia mesti last kali tu dia mesti gabungan ataupun kesatuan set untuk ketiga-tiga set yang diberikan. Okey, apa tak? Mesti dia akan tanya. Konsep dia sama. Okey. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua. Okey. Yang tadi itu kesatuan set yang tadi. Okey, kita faham. Standard pembelajaran menentukan dan menguraikan kesatuan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Tadi kita dah buatlah kesatuan set. Okey. Standard pembelajaran yang kedua untuk hari ini menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Okey, sebenarnya berkaitan dengan tajuk sebelum ni. Okey, persilangan set tu maksudnya pelengkap ni dia selain daripada yang maksudnya unsur yang ada dalam kesatuan, maksudnya selain daripada yang kesatuan tu, itu dah adalah dia punya pelengkap. Sama juga dengan konsep persilangan, maksudnya selain daripada yang bersilang tu, itu pelengkap. Itulah. Okey, kita tengok contoh 9. Diberi set semesta, okey, ini simbol set semesta ialah X, ialah integer. Okey. X tu nilai dia antara 50 hingga 60. Set G ni pula X ialah nombor perdana. Okey. H ialah gandaan 4, R ialah gandaan 5. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, G kesatuan H, tapi dia ada dia tutup kurungan yang luar tu ada simbol dash atas. Dash tu maksudnya pelengkap, unsur pelengkap. Okey, jadi cara dia penyelesaian dia mula-mula kita senaraikan dulu set semesta 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, lepas tu G tadi nombor perdana, maksudnya antara nombor 50 dengan 60 tu nombor perdana dia 53 dengan 59. Okey. H gandaan 4. Maksudnya dalam 50 hingga 60 tu gandaan 4 hanya ada 52, 56 dan 60. Okey. Yang ni I. Okey, I. Sebenarnya sini I apa? I sebenarnya bukan R Pembetulan sikit dekat buku teks tu I. Okey, I gandaan 5, 50, 55, 60. Okey, baik. Jadi mula-mula kita senaraikan dulu G kesatuan H. Maksudnya kita gabungkan G dengan H tadi. 52, 53, 56, 59, 60. Jadi pelengkap untuk G kesatuan H selain daripada GUH tadi kita ambil. Tengok dekat set semesta tu yang mana yang selain daripada 52, 53, 59, selain daripada ni kita ambil. Jadi dia adalah pelengkap. Jadi berapa bilangan ni? Dia tanya sebenarnya bilangan dia. Maksudnya N ni bilangan. Bilangan set pelengkap untuk G kesatuan H ni ada berapa kat sini? Ada 6. Okey. B pula. G kesatuan I pelengkap dia. Okey. Senaraikan G kesatuan I. Okey, kita ambil G dengan I tadi yang kesatuan dia, kita susun ikut tertib menaik. Okey. Lepas tu pelengkap dia maksudnya selain daripada yang G nisbah G kesatuan I ni kita ambil berapa bilangan dia? Ada. Okey. Pun sama konsep dia. H kesatuan I. Kita ambil dulu H dengan I ni gabungkan ikut susunan menaik. Pelengkap dia maksudnya selain daripada yang atas ni kita ambil. Tengok dekat set semesta ni kita ambil. Jadi kita kira berapa bilangan dapat. Pun sama konsep kalau G kesatuan U kesatuan H. G kesatuan H kesatuan I. Okey, kalau ikutkan semua memang kita senaraikan semualah kat sini. Okey, G kesatuan H, yang kesatuan H.
kesatuan I. Okay. Lepas tu yang dia punya pelengkap tu selain daripada senarai atas, jadi berapa bilangan dia? 4. Okay, baik. Maksudnya mula-mula kena tengok dulu G kesatuan H ni yang mana. Yang ni tadi kan. Okay, 52, 53, 56, 59, 60. Lepas tu yang GUH ni yang mana yang kesatuan, lepas tu kesatuan dengan I. Okay, I 50, 55, 60. Masuk sekali 50, 55, 60 dalam ni. Itu yang jadi ni. Dan maksudnya pelengkap dia selain daripada yang atas. Jadi 4. Okay, baik. Selesai. Okay, jadi kesimpulannya boleh tengok dalam rajah ni. Pelengkap kepada P kesatuan Q, maksudnya P kesatuan Q yang dalam ni, maksudnya yang luar ni adalah pelengkap. Lorikkan yang luar, yang kotak. Pelengkap P kesatuan Q, walaupun Q berada dalam P, yang luar ni adalah pelengkap dia. P kesatuan R, pelengkap dia, maksudnya P kesatuan R, selain daripada P dengan R yang dalam ni, semua tu adalah set pelengkap. Sama juga yang ni. Okay, maksudnya P kesatuan Q kesatuan R ni kita gabung tiga. Maksudnya selain daripada tu adalah set pelengkap. Okay, baik. Itulah di konsep dia macam dia macam kita kena kaitkan balik dengan persilangan set dengan kesatuan set. Okay, contoh 10. Okay, banyak contoh lah kita boleh tengok dalam buku teks ni. Mudah kita nak faham. Okay, baik. Contoh 10. 3 buah agensi pelancongan swasta iaitu A, B dan C telah dipilih untuk mengadakan pameran pelancongan 2020 di negeri Sarawak. Oleh itu, beberapa bahagian yang dipilih di negeri Sarawak untuk mengadakan pameran tersebut adalah seperti yang berikut. Okey, baik. Set semesta ni semua kan. Okey. Semua bahagian di Sarawak itulah. Kapit, Miri, Betulu, Simpul, Limbang, Mukah, Kuching, Betung. Okey. Lepas tu dia kata A, Miri, Sibu, Kuching, Betung. Okey, agensi tu dia ambil 4 kawasan. B pula dia ambil Miri, Sibu, Kapit, Limbang. Agensi C, Miri, Betung, Kapit, Mukah. Maksudnya ada bahagian yang sama yang diambil oleh agensi pelancongan swasta ni. Okay, baik. Konsep ni sama lah. Kita labelkan balik ya. ABC tadi. Okay. Pelengkap kepada A kesatuan B. Okay. Maksudnya tengoklah. A kesatuan B, kita ambil semua yang ada yang berkaitan A dengan B ni. Okay. Miri ada, Sibu ada, Kapit ada, Kuching ada, Betung ada, Limbang ada. Jadi kita senaraikan yang kesatuan dulu. Maksudnya nak tahu dia punya set pelengkap selain daripada yang disenaraikan ni, rujuk balik dekat set semesta yang mana yang selain daripada yang selain daripada A kesatuan B, itulah dia punya pelengkap. Jadi jawapan dia kat situ Mukah, Betul. Okey, jadi nak lukis dia, tengok sini. Mula-mula buat set 3 set ni, senaraikan dulu dalam dia punya set tu ikut kawasan pelancongan tu dan lorikkan yang set pelengkap tadi. Okey. Jelas kot dengan gambar rajah ni, jelas. Boleh nampak. Okey. B nisbah B kesatuan C, pelengkap dia, pelengkap kepada B kesatuan C. Mula-mula senaraikan B kesatuan C, lepas tu yang selain daripada B kesatuan C itulah dia punya set pelengkap. Okey, ini dia punya. Okey, gambar sama tapi dia punya kawasan lorik tu berbeza lah. Tengok kita punya jawapan. Kuching Betulu, Kuching Betulu. Okey. A kesatuan B kesatuan C. Okey, senaraikan semua. Lepas tu yang ni lah yang kesatuan lah. Lepas tu yang selain daripada yang di atas itulah dia punya set pelengkap. Jadi jawapan dia begitu. Okay. Kena cuba buat ni baru nampak. Okay, jawapan dia tu. Okay, baguslah buku teks ni dia bagi contoh dan penyelesaian. Baguslah, bagi faham. Okay, dan banyak lagi latihan-latihan yang ada dalam buku teks ni boleh cuba jawab.
bagi lebih faham. Okay. Okey, seterusnya standard pembelajaran. Okey, muka surat 113 ni. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey, banyaklah penyelesaian masalah. Contoh 11 dia kata. Okey. Kita tengok memahami masalah. Mula-mula kita kena baca soalan dia lah. Okey, sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengakap di tepi sungai. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancingkan. 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancingkan. Manakala 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti berkayak dan memancingkan. Berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Okey, baik. Okey, dijadikan dalam bentuk set. Okey, jumlah murid 26, berkayak 18, memancingkan 15, berkayak dan memancingkan 9 orang. Hitung jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program. Jadi kita kena rancang strategi. Jadi set semesternya jumlah murid 26 orang. Kita labelkan A, murid yang berkayak, B, murid yang mancingkan. Jadi yang dua-dua sekali tu berkayak mancingkan tu maksudnya dia punya kesatuan lah. Okay, kesatuan. Okey, baik. Kesatuan. Persilangan lah dua-dua. Okey. Baik. Bila dua-dua, maksudnya dia buat dua-dua jadi persilangan lah. Okey. Okey. Lukis sebuah gambar rajah band untuk mewakili semua maklumat diberi. Hitung. Okey, A, jumlah murid yang berkayak saja. Okey, baik. Okey, melaksanakan, kita nak jawab soalan ni A, B, C dan D. Kita kena laksana strategi. Okey. Jumlah murid yang berkayak saja. Okey. Berkayak 18. Jadi kena tolak yang kata yang buat dua-dua tadi. Maksudnya yang berkayak saja 18 tolak 9. Jadi 9 orang dia yang berkayak sajalah, maksudnya bukan dua-dua. Memancingkan saja. Mancingkan 15, jadi kena tolak yang 9. Yang buat dua-dua tadi dapat 6. Jadi jumlah murid yang tidak terlibat dalam aktiviti. Okey, berapa orang tak terlibat? 26 tolak 9 tolak 9 tolak 6. Jadi 2 orang tu tak terlibat. Okey. Lepas tu D, jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti. A kesatuan B. 26 tolak 2. 24. 24 orang yang terlibat semualah. Okey, 2 orang tadi tak terlibat. Okey, baik. Ini cara kira dia lah. Cara lukis dia. 9 tu kat tengah-tengah dia buat dua-dua aktiviti. A ni yang berkayak saja 9 orang. Yang mancingkan 6 orang tadi. Okay. Jadi kesimpulannya 24 orang murid terlibat dalam aktiviti program tersebut. Jadi simbol dia buat macam ni. N dalam kurungan A kesatuan B sama dengan 24. Okey. Itu daripada contoh sebelah tadi. Nak main lagi? Okey, contoh 12. Banyakkan contoh ni. Okey, baik. Sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan yang menjadi pilihan utama mereka. 40 orang murid memilih 40 orang memilih surat khabar, 25 orang memilih majalah, 18 orang memilih buku cerita, 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah, 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita, 5 orang memilih kedua-dua surat khabar dan buku cerita. 3 orang milih ketiga-tiga. Maklumat tu banyak daripada soalan. Berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Okey, jadi kita kena senarai memahami masalah ni, maksudnya kita catatkan dulu daripada soalan tu maklumat apa yang diberikan. Okey, jumlah orang dewasa 100. Surat khabar, yang baca surat khabar 40. Majalah 25 orang. Buku cerita 18 orang. Surat khabar dan majalah 8 orang. Surat khabar, majalah dan buku cerita 3 orang. Majalah dan buku cerita 7. Surat khabar dan buku cerita 5. Hitung bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan bacaan tersebut. Okey, baik. Merancang strategi. Jadi jumlah orang set semester dan jumlah orang dewasa. B,
yang membaca surat khabar, Q yang baca majalah, R yang baca buku cerita. Ada 3 jenis lah, 3 jenis tadi. Okey. Lukis sebuah gambar rajah band mewakili semua maklumat diberikan, hitung. Okey, jumlah orang yang pilih surat khabar saja. Jadi ni melaksanakan strategi. Okey, kita tengok 40 dan semua sekali. Okey. Tolak 5, tolak 3, tolak 2. Kenapa ke tolak 5? Tolak 5 ni yang pilih dua-dua tadi. Maksudnya kita nak surat khabar saja. Tolak yang pilih dua-dua, tolak 3 ni tolak yang pilih 3 tadi. Okey. Lepas tu tolak 2. Dapat 30. Okey, baik. Okey, majalah pula 25, tolak 5, tolak 3, tolak 4. Jawapan dia 13. Buku cerita saja 18, tolak 3, tolak 4. Tolak 2 sama dengan 9. Okey, macam mana dia tolak ni? Okey, baik. Yang 3 tadi, 3 orang tengah-tengah. Okey. 25 memilih majalah. 25 ni semua. 18 pilih buku cerita. R tu buku cerita. Okey. Q tu majalah. Okey. Jadi kena tambah semualah kat sini. Okey. 8 tolak 3, 5. 7 tolak 3, 4. Okey, ini dapat 4 tu. Ni pun dapat 2. Okey. Surat khabar dan majalah. Jadi surat khabar dan majalah maksudnya P tambah P bersilang dengan Q, berarti 5 tambah 3 ni. Okey, yang 3 yang membaca 3 orang. Jadi kalau 8 tolak 3, 5 lah kat sini. Gitu ya. Surat khabar dan buku cerita. P dengan R. 5. Okay, dah ada 3 ni, 2 kat sini lah. Okay. Okay, setelah. Jadi dapat jawapan dia. Majalah buku cerita, majalah QR. Okay. Okay. Jadi jumlah semua kena tolak lah. Surat khabar saja, P tolak 5, tolak 3, tolak 2. Yang sebelah sini lah. P saja, jadi tinggal 30. Majalah saja, Q saja. Maksudnya 25 yang majalah saja tu tolak 5, tolak 3, tolak 4. Okay, dapat 13. Ini yang buku cerita saja 18, tolak 2, tolak 3, tolak 4. Okey. Tolak 2 tu ya, 49. Jadi jumlah kesatuan A, kesatuan B, kesatuan C persilangan dia 100 tolak 5, tolak 3, tolak 4, tolak 2 ni. Tolak pula yang kata 30, 13, 9 ni, maksudnya selain daripada tu yang tidak memilih sebarang bahan bacaan adalah 34 orang. Jadi kesimpulannya 34 orang yang tidak memilih sebarang bahan tersebut. Okey. Jadi kena ambil masa sikit nak faham benda ni. Tapi fahamlah, insya-Allah faham. Banyak lagi latihan-latihan dalam buku teks ni yang melibatkan kesatuan set tadi lah. Okey. Okey, kita masuk sikit berkaitan dengan subtopik
ataupun standard kandungan 4.3 gabungan operasi set. Standard pembelajaran dia menentukan dan menguraikan gabungan operasi set menggunakan pelbagai perwakilan. Maksudnya gabungan ni, kita kena ingat balik yang persilangan set, kita gabung dengan kesatuan set dan gabung lagi dengan set pelengkap. Itulah digabungkan tiga-tiga tu dalam satu situasi ataupun masalah. Okey. Gabungan operasi set melibatkan kedua-dua persilangan set, simbol dia N tertentu dan kesatuan set simbol U pada masa yang sama. Okey, gabungan operasi set perlu diselesaikan dari kiri ke kanan. Namun jika terdapat operasi dalam kurungan, operasi dalam kurungan mesti diselesaikan dahulu. Itulah. Kita tengok contoh 13. Kita kena faham konsep nak, faham konsep boleh. Okey, jadual menunjukkan hobi sekumpulan murid. Okey. Macam tadi juga lah, macam aktiviti masa lapang tadi. Okay. Jadi kita buat kumpulan ni, B murid yang menyanyi, Q murid yang menari, R murid yang melukis. Berdasarkan jadual di atas, senaraikan semua unsur bagi set berikut. Okey, maksudnya ada kurungan dekat sini. Maksudnya kita kena selesaikan kurungan dulu. P kesatuan Q, maksudnya murid yang menyanyi dan menari kita senaraikan dulu. Kita senaraikan P, orang kata yang menyanyi dulu, yang menari, lepas tu yang A tu murid melukis. Okey, kita senaraikan tiga-tiga dulu, mudah nak kita selesaikan lepas ni. Okey, lepas tu kita tengok P kesatuan Q, apa dia, siapa pelajar terlibat. Okey, jadi lepas tu persilangan dengan R. Maksudnya antara yang disenaraikan ni, P kesatuan Q ni, yang mana yang kata pada masa yang sama suka melukis. Maksudnya akan dapat jawapan dia May, Irish, J. Sama dengan konsep yang kedua. Maksudnya kita selesaikan dalam kurungan dulu. Q, murid menari, kita senaraikan. Okay. P kesatuan R, maksudnya menyanyi dan melukis. Suka menyanyi melukis. Lepas tu kesatuan, maksud Q kesatuan dengan yang ni. Maksudnya gabung semua lah. Susun balik nama. Dapat jawapan. Macam itulah dia tuang. Lorekkan kawasan bagi set. Okay. Jadi daripada yang kita selesaikan dekat A, kita lukis dekat B ni lah. Okay. Biasa soalan macam tu lah. Okay. Jadi inilah dia punya kata lukisan dia. The set P kesatuan Q ni R, P kesatuan Q, lepas tu persilangan dengan R. Ini dia punya kawasan lorik. Okey, yang ni pula, yang nombor 2 tu Q yang ni, P kesatuan R. Yang ni P kesatuan R. Lepas P persilangan dengan R, lepas tu kesatuan dengan Q. Maksudnya kita lorik, cara lorik. Berarti betul-betul, lorik betul-betul. Okay, itulah dia punya ni. Dan latihan tu ada banyak juga dalam ni. Kita tengok. Kita try latihan. Okay, dan last kali mesti melibatkan orang kata set pelengkap bagi gabungan operasi set. Maksudnya ada persilangan set, ada kesatuan set, lepas tu ada persilangan set. Itulah. Tengok contoh 14. Okey. Mula-mula kesatuan B, lepas tu persilangan. Lepas tu bersilang pula dengan C. Okey, baik. Cuba tengok contoh kat situ . Okey, tengok selama berapa minit. A aset semesta tu nombor 30 hingga 40. Mula-mula senaraikan dulu. Okey, 30 sampai 40. A tu dia kata gandaan 3, maksudnya 30 sampai 39. Okay. B ialah hasil tambah 2 digit adalah nombor ganjil. Maksudnya kita senaraikan. Dalam 30 hingga 40 tu kalau kita tambah digit dia tu jadi nombor ganjil. C dia bagi dah senarai 30, 32, 35, 40. Okay. Jadi kita buat satu persatu. A kesatuan B persilangan dia. Okay, kita tengok A kesatuan B tadi. Maksudnya selain daripada A kesatuan B, kita senaraikan.
Lepas tu senaraikan C. Lepas tu yang bersilang antara dua ni pula. 35, 40. Dapat kan? Dia kena perhati betul-betul. Baru nampak. Okey. Ni set pelengkap untuk A. Maksudnya senaraikan set selain daripada A yang mana? Senaraikan dulu. Itu kita senaraikan B kesatuan C. Lepas tu tengok. Kalau kata yang bersilang antara dua yang mana? Jadi dapat. C pun sama. A kesatuan C, lepas tu bersilangan dia yang mana? Susun dulu senarai dia, senaraikan dia. B bersilang dengan C. Lepas tu tengah-tengah dia kata kesatuan antara dua ni yang mana? Senaraikan. Okey. Dia kena ambil masa sikit tengok betul. Okey. Dia gabungan 3 sekali. Persilangan set, kesatuan set. Okey. Set pelengkap. Mesti gabung 3-3. Dan bila dah dapat senarai ni, kita boleh lorikkan. Okey. Macam inilah dia buang. Okey, kita lorikkan. Ketiga-tiga situasi tadi lah. Okey, kita tengok betul, boleh rujuk buku teks tu. Okey, insyaAllah boleh faham. Okey, nak lebih faham, cuba praktis latihan yang ada dalam buku teks. Okey. Banyak lagi contoh sebenarnya. Standard pelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Apa saja jenis masalah dibagi, kita selesaikan dalam bentuk set. Okey, tengok muka surat 121 tu. Banyak contoh ni kalau cikgu nak terangkan satu-satu tu. Tapi lebih kurang samalah konsep dia kalau kita faham. Okey. Banyakkan latihan, insyaAllah boleh faham. Okey. Dan secara rumusan dia kat sini, kita dah belajar 3 jenis set, operasi set, persilangan set, gabungan operasi kesatuan set dan gabungan operasi set ni. Dan satu lagi set pelengkap lah. Masukkan set pelengkap. Okey. Dan selesai. Okey. Untuk lebih mahir, kita ada latihan dalam buku modul tu. Boleh buka buku modul aktiviti. Muka surat 50, muka surat 54 tu. Okay, cuba buat apa yang cikgu dah ajar tadi, semua dah ada konsep. Bermula muka surat 54 sampailah muka surat 66. Okay, ini kesatuan set. Okay. Lepas tu gabungan operasi set. Semua ada dia bagi. Pelbagai bentuk soalan. Okay, nak lebih mahir kena buat. Okay, buat kalau kata waktu kelas yang ada ni cuba buat. Kalau sempat ada masa kita akan bincang. Okay, sampai habis sampai yang PBD pun buat, yang praktikal SPM pun buat. Okay, sampai muka surat 60. Okay, sampai situ saja dulu penerangan panjang lebar daripada cikgu. Dan lepas ni harap kamu dapat buat latihan tu bagi mahir, bagi faham, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.